Dalam dunia 3D, pelbagai proses perlu kita lalui untuk menghasilkan satu hasil yang berkualiti. Model yang anda reka perlulah menepati keperluan, tekstur yang anda letak ke atas model perlu sesuai dengan model, dan pencahayaan yang betul. Jika ketiga-tiga proses ini anda dapat kuasai, satu lagi proses yang anda perlu kuasai ialah rendering. Apa itu rendering? Rendering ini merupakan proses untuk membentuk sesuatu gambar dari model anda yang mempunyai data geometri, titik fokus, tekstur dan cahaya. Proses ini sangat penting bagi memperoleh hasil yang berkualiti. Terdapat pelbagai jenis rendering yang anda boleh hasilkan seperti shading, texture mapping, bump mapping, shadow transparency, translucency, reflection, refraction, depth of field, motion blur dan banyak lagi. Jom kita lihat proses rendering dengan lebih terperinci. Jenis render engine. 1. Maya Software. Render engine paling asas dalam Maya. Hanya render material color, tidak termasuk cahaya dan bayang. 2. Maya Hardware. Render engine asas kedua di dalam Maya. Mampu untuk render tekstur termasuk pencahayaan dan bayang asas. 3. Arnold. Merupakan render engine yang terbaik di dalam Maya. Menggantikan render engine Mental Ray. Sesuai dijadikan render engine untuk final rendering. 4. Maya Vector. Render engine yang digunakan untuk menghasilkan image berbentuk vektor sesuai digunakan untuk konsep rendering 2D. 5. Turtle. Render engine yang sesuai untuk render scene yang kompleks. Mampu untuk membuat pengiraan sistem pencahayaan yang advanced. Rendering Editor. Rendering Editor merupakan satu alat di dalam Maya yang digunakan untuk kita menyusun atau memecahkan objek 3D di dalam satu scene ke dalam lapisan yang berbeza. Rendering Editor juga boleh digunakan untuk menghasilkan lapisan rendering image yang mempunyai tetapan tersendiri atau berbeza. Petak di atas merupakan lapisan global untuk scene 3D secara menyeluruh. Sebarang tetapan yang dilakukan di kawasan ini akan memberi kesan pada setiap lapisan. Di sini terdapat 3 tetapan asas. Render Settings, AOVs dan Lights. Tetapan boleh dilakukan di dalam tertingkap Render Settings, di mana kita boleh membuat segala perubahan. Kita juga boleh menambah jenis AOVs. AOVs merupakan satu tetapan untuk memecahkan data render image kita ke beberapa lapisan yang berasingan. Antara data yang selalu digunakan adalah seperti diffuse, specular, shadow dan ambient occlusion. Yang terakhir merupakan tetapan untuk sistem pencahayaan yang kita gunakan di dalam scene 3D kita. Sebelum kita memecahkan scene 3D ke beberapa lapisan yang lain, segala perubahan dalam aspek tetapan akan berlaku di dalam lapisan global ini. Rendering Editor juga berfungsi untuk menyelaraskan scene 3D kita. Jika kita mempunyai objek 3D yang berat atau kompleks, dengan mengasingkan objek tersebut dalam lapisan yang berbeza boleh membantu memudahkan kita untuk membuat sebarang perubahan. Render Settings. Tetapan untuk render boleh dilakukan di dalam tertingkap Render Settings yang terletak di bawah menu bar. Untuk tutorial kali ini, kita akan menggunakan Arnold sebagai render engine. Pertama sekali, kita akan melihat di bahagian tetapan umum atau Common Settings. Di sini, kita boleh menetapkan lokasi hasil render, tetapan format image dan juga masa.
Di bahagian file output, kita boleh menetapkan lokasi image yang telah dirender. Right-klik di bahagian file name prefix dan masukkan tetapan seperti scene, render layer dan sebagainya. Nama yang terhasil akan bergantung pada nama file scene 3D yang kita simpan. Slash boleh digunakan jika kita ingin memasukkan hasil render ke dalam folder. Seterusnya, di bahagian image format, kita boleh menetapkan format image yang bakal kita render. Secara umumnya, kita selalu menggunakan format EXR atau TIFF. Di bahagian renderable cameras, kita boleh menetapkan view camera yang kita ingin gunakan. Secara asasnya, Maya akan menetapkan PERSP sebagai view default untuk dirender. Apabila kita meletakkan kamera, kemudian senarai kamera akan bertambah dan kita boleh membuang kamera PERSP. Di bahagian image size, kita boleh menetapkan size resolusi render. Kita boleh menggunakan presets ataupun memasukkan nilai size yang kita mahukan secara manual. Seterusnya, di bahagian Arnold Renderer, kita boleh membuat tetapan untuk hasil akhir render. Antara tetapan yang selalu digunakan adalah di bahagian sampling. Di sini, kita boleh menentukan kualiti render akhir. Tetapkan di bahagian kamera AA untuk menghasilkan image yang berkualiti tinggi. Tetapan lain seperti adaptive sampling, motion blur, lights, textures dan sebagainya pada bagaimana hasil image akhir yang kita inginkan. Kita juga perlu tahu bahawa segala perubahan yang dilakukan di sini akan memberi kesan kepada jumlah masa yang diambil untuk render. Lebih tinggi nilai dan tetapan yang digunakan, lebih tinggi masa yang akan diambil. Sistem adalah tetapan untuk kita gunakan dari aspek teknikal. Secara umumnya, kita tidak perlu untuk membuat sebarang perubahan tetapan ini. Di bahagian AOVs, kita boleh memasukkan beberapa jenis data yang kita inginkan. Data ini amat berguna dalam proses compositing kerana kita boleh mengawal ciri-ciri tertentu. Data seperti diffuse, shadow, specular, light adalah antara pecahan yang sering digunakan dan data ini boleh memberi kawalan secara terperinci kepada seseorang kompositor. Diagnostics adalah tetapan yang digunakan untuk kita rujuk jikalau kita mempunyai sebarang permasalahan. Namun begitu, tetapan ini kita boleh biarkan kerana ianya lebih terperinci. Lighting setup. Maya mempunyai beberapa jenis pencahayaan asas seperti ambient directional, area dan juga spotlight. Setiap pencahayaan mempunyai fungsi tersendiri dan bergantung kepada situasi, penggunaan jenis cahaya akan berbeza. Di dalam tutorial ini, kita akan menggunakan sistem pencahayaan Arnold. Arnold juga mempunyai pencahayaan tersendiri. Sistem pencahayaan Arnold terdiri daripada area light, mesh light, photometric dan physical sky. Physical sky boleh digunakan jika kita ingin membuat pencahayaan realistik. Ini kerana pencahayaan ini boleh menghasilkan imej langit sebagai sumber cahaya. Bergantung pada skala scene 3D, tetapan pencahayaan akan berbeza. Di sini, nilai exposure ditetapkan pada kadar 20. Camera setup. Hidupkan fungsi resolution gate di bahagian tetapan viewport. Resolution gate mampu membantu kita untuk melihat dengan lebih jelas kawasan framing untuk image yang kita mahukan. Kemudian pergi ke view menu di bahagian viewport menu dan pilih create camera from view untuk meletakkan kamera di dalam scene kita. Untuk membantu memudahkan lagi proses framing, kita juga boleh membuat tetapan tambahan pada kamera kita. Pastikan viewport kita merupakan pandangan kamera dengan menukar panel perspektif ke kamera. Di sini, PERSP 1 merupakan kamera. Seterusnya, pergi ke view dan select kamera. Kita boleh menamakan semula kamera jika mahu.
Tetapan kamera bergantung pada situasi, boleh menggunakan kamera sebenar sebagai rujukan untuk tetapan lensa, shutter speed dan sebagainya. Di bahagian display option, tingkatkan nilai gate mask opacity dan turunkan nilai gate mask color. Ini akan membantu kita untuk fokus kepada kawasan image yang akan dirender. Seterusnya, susun atur viewport mengikut kesesuaian scene.